Terima kasih saudara sekalian. Malam ni kita ada satu lagi topik yang menarik sebenarnya. Kita nak cerita hari ini ialah sama ada breakfast mustahak ataupun amat mustahak ataupun tak perlu you hirau langsung. Beginilah, kalau you ikut DND diet, ada juga yang tak ambil, ada juga yang ambil sebab dia lebih memberatkan kepada buah-buahan semua tu kan. Namun kita bukan pertikaikan tentang sama ada yang ambil buah ataupun sama ada yang ambil makanan-makanan lain. Kenapa breakfast, saya soal dalam topik saya. So sebenarnya antara kajiannya kat sini 27% berkurangnya penyakit jantung bagi mereka yang ambil breakfast. Dan kenapa saya mulakan dengan penyakit jantung? Sebab penyakit jantunglah merupakan pembunuh utama seluruh dunia, terutama sekali di urban areas. Maksudnya di bandar-bandar, di kota-kota yang besar-besar ataupun tempat-tempat kampung yang dah mula ikut perangai orang bandar, makan makanan-makanan yang gila-gila, maksudnya fast food, gula dan susu. Jadi satu untuk kardiovaskular. Nombor dua, orang yang ambil breakfast secara yang tertib dan rapi, yang saya boleh kupas sedikit pada malam ni, diabetes pun berkurangan. Seronok tak? Sebab orang kata kalau makan banyak sangat dan sebagainya itu memanglah betul dia merosakkan badan, tapi kalau kita makan secara yang sederhana, bukan kata diabetes saja yang berkurangan, kolesterol pun akan berkurangan. Ini saya cerita untuk mereka yang makan breakfast. Nombor dua ialah bagi mereka yang didapati meninggalkan breakfast antara 4 hingga 5 kali seminggu, dia punya masalah meningkat sebanyak 50%. Maksudnya meningkat dari segi ada beberapa, termasuklah sampai daya pemikiran, daya fokus, irritability, resah gelisah, semua tu ada kaitan. Maksudnya kalau you tinggal breakfast 3/4 daripada seminggu tu, maksudnya 3-4 hari, 5 hari pun tak makan-makan juga, kecuali kalau you ada diet yang special lah, you nak buat intermittent fasting, tak mau langsung sampai pukul 1 baru nak makan. Nanti kan ada orang buat intermittent fasting. Bagusnya juga ialah antara mereka yang suka makan benda-benda yang berserat pula, tambah lagi sebelah pagi ni, digalakkan mereka makan sedikit protein, tapi kalau boleh protein yang datang daripada tumbuh-tumbuhan. Anda tahu kan, sayur-sayuran semua ada protein, tengah buah-buahan seperti avocado dan sebagainya tu ada protein juga. So insyaAllah, cuma bagi mereka yang masa hari let go, dibenarkan ambil telur pun, antara terbaik. Telur rebus tu very good untuk katakan hari Sabtu ke hari Ahad ke, you nak relax sikit. Cuma saya nak beritahu sekarang kenapa breakfast tu bagus. Nombor satu, dia menyebabkan insulin punya sensitivity lebih efektif kalau berbandingkan you tinggalkan langsung, you cuma makan belah petang dan belah malam saja. Berarti body kita ni selepas terbangun tidur, dia kalau lepas 2 jam you masih lagi tak makan apa tu, dah dikira you dah mula nak tinggal breakfast. Saya ulang, lepas you bangun pagi 2 jam you tak tempuh langsung, body kita memberi signal kepada otak, katakan the master do not want to take any breakfast. Padahal you ambil pukul 9 pagi katakan. Contoh. Baik, apapun kalau awal sedikit you ambil makanan breakfast, kalau DND diet tu cuma buah-buahan yang berwarna-warni 3-4 jenis, body weight kali dengan 10 jadi gram. Saya ulang, body weight kali dengan 10. Okey, selepas you amalkan water therapy. Yang saya ajar dulu ialah kalau boleh habis antara 300 hingga 500 mil sepagian, bukan satu pagi sekali ngap habis 500 mil, tak. Ambil 100, 200, lepas tu relax, 100, 200 pergi toilet, buang air, inilah buang air ni, let go semua dah, pergi katakan dah sembahyang dulu, sambung balik minum dengan garam. Lepas tu you ambil breakfast. That is the best for my proposal. Tapi setengah daripada anda yang biasa dengan diet lain tu, you nak makan benda-benda yang berprotein, okey, tapi protein tak dibenarkan terlalu tinggi. Walaupun bagus, katakan sebiji 2 telur katakan, tapi tak boleh sampai 5-6 biji pagi-pagi tu, contoh. Sebab apa? Kita nak tingkatkan insulin sensitivity. Bila insulin kita lebih meningkat sensitivitinya, walaupun apa you makan tu dia lebih senang membawa masuk, terutama sekali yang ada glukos lah, senang. Nombor 2, dia lebih senang menjaga blood glucose. Anda tahu pagi-pagi setengah orang yang diabetik ataupun yang belum diabetik, kalau dia dah mula biasa nak cek darah dia jadi panik. Sebab pukul 7 pagi dia bangun je, dia ambil darah, ataupun lepas subuh je dia ambil darah dia, ataupun bangun-bangun terus pukul 5 pagi tu dia ambil darah dia, terus mencacak naik sampai 9 gelas, 10.
minum 5 liter tu, jadi dia panik. Sebab kita harusnya antara 5-6 kan, tu baguslah. Sekali naik 9 kan, itu dipanggil Down syndrome, DAWN, normal. Jadi kalau kita tak ambil langsung sekejap lagi breakfast, katakanlah langsung 3-4 jam pun tak ambil apa-apa, body kita blood sugar akan jadi tak stabil. Nombor 3, didapati mereka yang ambil breakfast yang bersih, yang sihat dan sederhana, maksudnya jumlahnya, beta cell daripada pankreas menjadi lebih efektif. Tahu beta cell? Beta cell inilah yang mengeluarkan insulin daripada kelenjar yang dinamakan pankreas. So your pancreas become effective. Semua ni diperlukan, terutama sekali untuk orang yang diabetik. Lagilah kena dengar lecture ni kan. Orang yang seterusnya ialah dia akan mengurangkan you punya rasa lapar. You tak, orang kata apa, macam nak lahap nak makan lunch. Katakan kita langsung tak makan sampai lunch pun kadang-kadang meeting lambat makan pula tu. Perasan tak? You makan lebih lahap. Yalah, bila you tak makan dekat daripada pukul 8 malam semalam, katakan you ambil dinner lepas pada maghrib. Contoh, kalau saya lah, by 7:30 macam sekarang, pukul berapa dah habis dah makan semua kan. So, daripada pukul tu sampai sekarang, pukul 1 tengah hari tak makan apa lah. Kalau minum air, sekurang-kurangnya lapik perut tu okey juga. Kalau you ambil kopi tadi pukul 10 pagi, no problem kan. Lepas tu bila sampai pukul 1, you jadi lapar balik. Bila lapar balik tu, kadang-kadang kita punya makanan tu jadi macam terlebih makan, tak pasal-pasal. Jadi ini menyebabkan kita punya kalori pun dah mula tak terkawal, kita punya burning power pun dah jadi macam belah petang pula. Orang kata dalam isu ni ialah insulin level, kalau tadi masa lepas you makan belah pagi, dia naik sekejap, dia menjalankan tugasnya dengan lebih efektif sebab dia dah rehat lama, hampir 8-10 jam, bukan tidur saja. Diiktiraf, dikira, dihitung lepas pada you berhenti makan malam semalam. Kan saya kata lebih kurang lepas maghrib tu sampai subuh. Lepas tu you ada masa you makan sikit. Jadi dia menyebabkan insulin tu masa you makan breakfast dia naik, tapi lepas makan tu dia turun balik, dia settle secepat mungkin. Terutama sekali kalau you makan buah-buahan lah, sambil you nak menjaga bakteria you kan, itu tujuan resminya. Dan seterusnya pula, kebaikan breakfast ialah dia meningkatkan autophagy. Itu autophagy ni selalunya adalah satu proses fiziologi badan kita yang berlaku semasa you berpuasa. Tapi saya kata bagi orang yang ambil breakfast, autophagy ni akan lebih efektif, ya kan? Konsepnya ialah dia nak recycle balik, dah semalaman dia buat kerja, dia perlukan juga, sel-sel tu perlukan tenaga. Dah lebih pada 10-12 jam dia dah mula lapar, sel-sel tu yang lapar. Jadi dia nak proses, nak hilangkan karat-karat dalam badan kan, nak recycle. Autophagy tu maksudnya nak makan balik mana-mana yang tak elok tu diserap, dan mana boleh diguna pakai kembali, dipakai kembali, recycling. Jadi konsep autophagy ni meningkat kalau you ambil breakfast. Bahkan autophagy salah satu daripada strategi untuk memperbaiki atau menjadi bahan macam jadi rawatan. Autophagy is well known, termasuk untuk orang kanser pun. Namun bila you belah petang pula baru nak makan, didapati jin ni sebelah petang atau sampai ke malam dia dah mula menurun. Dia punya untuk metabolisme tu dia panggil downgrade. Dia pagi dia punya grading dia tinggi, dia punya standard quality dia. Bila dia sampai petang tu dia macam jadi kurang sedikit dia punya quality dia. Genetik. Sehari pun boleh bertukar-tukar. Dahsyat ni kajian yang saya pun baru belajar. Belah petang, sore, malam dah tercampur. Sebab itulah saya tak benarkan you dan saya kadang-kadang kalau kita makan malam tu lain kan. Kita rasa, perasan tak? Terutama sekali kalau kita termakan benda yang berprotein tinggi belah malam lepas pada pukul 9-10 tu, siapa tu malam nak tidur tak boleh. Sebab apa? Dia punya digestion, metabolismenya terganggu. Sebab tu tak digalakkan orang makan malam. Salah satu sebab utama jadi gemuk ataupun jadi tak sihat ialah makan malam. Last sekali ialah saya tadi ada cerita tentang anxious. Orang yang resah, gelisah, kalau dia tak ambil breakfast, dia akan seluruhan hari tu you tak perasan, you akan tengok diri you lebih irritable, senang terganggu.
senang sensitif, nak melenting pun cepat. Kenapa? Sebab you dalam bahasa Inggeris dia panggil dalam keadaan defokus. You panggil fog. You punya mind tu jadi macam lebih kurang kabur-kabur sedikit. Nak fokus tak boleh, nak memory terganggu. Kadang-kadang setengah orang sampai kena migraine pun, pening-pening kepala. Dan sebab itulah kalau nak makan breakfast pun saya nasihatkan jangan tinggi dengan gula. Ikut baliklah D&D diet. Yang manis cuma dibenarkan belah pagi, cumalah buah-buahan. Okey, air pun saya selalu cerita, air kosong, air mineral campur dengan garam. Air seleri tak adalah campur apa-apa. Kalau nak stevia boleh, madu boleh. Ataupun air Bali, bawa daripada rumah, tak apa. Rendam elok-elok. Semua-semua ni tak mahal, you buat amalan ni. Bahkan breakfast you akan jadi lebih efektif. Tentang bau mulut tu, bagi mereka yang tak makan apa langsung breakfast, memang bau mulut orang tu agak kadang-kadang mengganggu kawan-kawan sebelah pun. Kalau dia tak ambil, walaupun air pun dia tak suka juga, bahaya sangat. So paling-paling kurang ambil lah kopi atau teh yang tak bergula, ataupun air kosong, air mineral dengan garam. Itu paling-paling kurang. Bagi mereka yang ambil breakfast ni, especially bagi mereka yang rajin exercise, mereka punya muscle akan lebih terkawal. Apa dipanggil? Otot dia tu lebih maintain. Kalau sentiasa you lapar je atau tak makan apa langsung, cuma tunggu buat. Bukan saya tak galakkan omat, kan saya kata omat tu the best untuk orang yang berpenyakit. Omat pun saya galakkan you jamah sedikit sebelah pagi, macam sahur tu, sederhana. Tak apa, kalau orang kata apa, oh itu tak dikirakan one meal a day, you kira 1.5 lah. Malam tu yang besar punya meal, tengah hari katakan you tak ambil, you cuma tunggu nak makan dengan family, okey. Itu yang bagusnya kita buat belah malam tu. Sebenarnya patutnya malam lagi kurang lagi bagus makanan, tapi sebabkan culture kita, budaya kita makan malam dengan family kan, tak apa, you tunggu belah malam you makan besar, tapi pagi tu you jamah sedikit. So dikira half atau a quarter meal. Satu mangkuk kecil katakan you nak lapik perut tu dengan air banyak, tak apa, sebab air you can take anytime. Dia tak membatalkan fasting yang dimaksudkan untuk kesihatan ni. Kecuali kalau hari tu you puasa sunat lah. Untuk tenaga kita pun bagus, sebab you dah spare sikit, you dah jamah sedikit. Tak perlu banyak sebenarnya. Dan untuk kanak-kanak amat-amat lah diperlukan untuk mereka tu ambil breakfast jaga baik yang sihat. Kalau you dengar cerita-cerita oat atau Kellogg semua ni kan, cereal-cereal ni bahaya, terlalu banyak gula dalam tu. Kalau nak ambil yang organik, ataupun amalkan dia orang sebiji apple, potong sikit-sikit anggur kalau ada, kalau paling kurang pun buah kurma, ataupun musim-musim tu kalau dia suka pear, bagi pear. Kalau dia suka apa lagi, budak-budak ni nak bagi pineapple kurang sikit kan, ambil buah-buahan seperti macam saya kata tadi, jambu, silakan, mango especially.